Okay, hai semua. Okay, hari ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 5, reka bentuk landscape. Okay, jom kita tengok apa maksud reka bentuk landscape. Okay, reka bentuk landscape merupakan satu seni menghias dan menyusun objek-objek buatan manusia dan alam semula jadi melalui satu proses kerja kreatif atau semula jadi. Okay, di sini ada satu contoh landscape. Okay, dalam landscape ni boleh dilihat beberapa objek alam semula jadi dan juga objek buatan manusia. Okey, boleh tak anda kenal pasti yang mana satu objek alam semula jadi dan yang mana objek buatan manusia? Okey, betul. Antara objek buatan manusia adalah seperti patio iaitu tempat berehat dan juga laluan berbatu. Manakala objek alam semula jadi merujuk kepada pokok dan rumput. Okey, tujuan reka bentuk landscape yang pertama untuk mengindahkan suasana ruang landscape. Okey, yang kedua untuk meningkatkan kualiti ruang landscape. Yang ketiga untuk mewujudkan suasana yang lebih harmoni. Okey, cuba anda lihat di luar rumah anda. Apakah jenis landscape yang paling hampir dengan anda? Okey, landscape yang paling dekat dengan anda adalah garden awak. Okay, garden awak adalah sebuah reka bentuk landscape yang paling simple dan paling hampir dengan anda. Okay, seterusnya adalah contoh reka bentuk landscape di kawasan kondo atau apartmen. Okay, selalunya kita akan lihat kawasan taman permainan kanak-kanak. Okay, di situ pun kita boleh lihat satu reka bentuk landscape yang sangat menarik. Okay, tahukah anda siapa yang bertanggungjawab menghasilkan landscape yang kreatif ni? Mereka merupakan golongan profesional yang dipanggil reka bentuk landscape atau dalam bahasa Inggeris, landscape designer. Okay, apakah peranan seorang reka bentuk landscape? Okay, anda boleh rujuk buku teks muka surat 56. Okay, dalam buku teks ada 6 peranan tapi cikgu akan terangkan 4 sahaja. Okay, yang pertama, merancang dan menghias ruang berdasarkan elemen dan prinsip rekaan. Okay, seorang pereka bentuk landscape perlu ada kemahiran dan pengetahuan tentang elemen dan prinsip rekaan. Okay, yang kedua, memastikan ruang landscape dapat berfungsi dan sesuai dengan keperluan manusia. Yang ketiga, menyediakan jadual perancangan dan perbelanjaan pembinaan. Okay, contohnya membuat perancangan bajet. Okay, contoh berapa kos batu ataupun berapa kos setan pasir. Okay, semua tu perlu ada perancangan. Okay, yang keempat, menyediakan plan dan spesifikasi untuk kerja-kerja kontraktor. Okay, untuk ciri-ciri pereka bentuk landscape, awak boleh buka buku teks muka surat 56. Okay, yang pertama, kefahaman dalam ilmu seni, fizik, sejarah, matematik dan juga sains. Yang kedua, perlu ada kemahiran dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, haruslah kreatif dan inovatif. Yang keempat, dapat menjelaskan idea dengan tepat. Yang kelima, peka terhadap alam sekitar. 6, mahir dalam mengurus kerja. Okey, sekarang awak boleh buka buku teks muka surat 58 dan 59. Okay, di sini cikgu nak terangkan tentang konsep reka bentuk landscape. Okey, apakah itu konsep? Konsep dianggap sebagai tema. Okey, dalam buku teks ada diterangkan 5 jenis reka bentuk landscape. Okey, yang pertama, reka bentuk landscape berkonsepkan Jepun. Okey, konsep landscape Jepun ni merupakan sebuah taman gaya tradisional Jepun. Okay, kalau kita tengok dalam gambar,
Antara ciri-ciri landscape Jepun adalah terdapat unsur air atau alam semula jadi seperti pokok, batu pijak dan sebuah tempat rehat atau dipanggil astaka, sebuah rumah teh. Konsep reka bentuk landscape seterusnya adalah reka bentuk landscape Inggeris. Ia merupakan gaya landscape yang terhasil di England pada awal abad ke-18. Dalam konsep ini biasanya terdapat halaman berumput, ciri-ciri tradisional seperti pagar kayu, pokok-pokok renek. Pokok renek ni adalah jenis pokok yang kecil. Dan juga binaan yang berciri kearcaan. Kalau awak tengok gambar di sebelah kanan, terdapat sebuah arca di tengah-tengah bulatan. Konsep reka bentuk seterusnya adalah reka bentuk landscape Bali. Konsep ini merupakan taman tropika yang merujuk kepada Pulau Bali di Indonesia. Penggunaan barangan serta aksesori tradisional seperti patung-patung juga menjadi identiti landscape ini dan ia membezakannya dengan taman-taman tropika yang lain. Antara ciri-ciri landscape konsep Bali ini adalah struktur ruang yang baik, ukiran batu atau patung, terdapat pokok dan bunga tropika dan alam semula jadi atau objek buatan manusia. Konsep reka bentuk landscape seterusnya adalah reka bentuk landscape Taman Melayu. Salah satu ciri-ciri landscape Melayu adalah mempunyai halaman yang luas untuk disesuaikan dengan pelbagai aktiviti masyarakat dan kekeluargaan. Selain itu, reka bentuk landscape Taman Melayu menitik beratkan unsur alam semula jadi. Contohnya penggunaan pokok dan bunga serta binaan asas yang terdiri daripada kayu dan ukiran. Konsep reka bentuk landscape yang terakhir adalah reka bentuk landscape Islam. Konsep ini berasal dari negara Arab dan idea ini berasal daripada kepercayaan Islam mengenai impian taman di syurga. Konsep reka bentuk landscape Islam mempunyai 3 fungsi iaitu praktikal, agama dan nilai estetika. Antara ciri-ciri lain landscape Islam adalah mempunyai tumbuhan yang mengeluarkan haruman dan juga mempunyai pelbagai warna. Air juga adalah satu unsur yang penting dalam reka bentuk landscape Islam. Selain itu, bunyi yang terhasil daripada air dapat mewujudkan suasana yang tenang.